Secara umumnya bukan hibah rumah yang anda cari, tapi anda sebenarnya mencari hibah tanah. Sebab kita tak boleh hibah rumah tanpa menghibahkan tanah di mana rumah itu dibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Naslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang bahagian harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Kalau kita rujuk kepada definisi tanah dalam kanun tanah negara, tanah ni adalah termasuk apa-apa juga yang melekat di atas tanah itu. Contohnya lah rumah lah. Rumah yang melekat di atas tanah tu, dan juga seperti bangsal atau apa-apa jugalah, ataupun apa-apa jugalah yang anda bina dan melekat di atas tanah. Itu dianggap sebahagian daripada tanah tersebut. Kecuali lah kalau rumah anda ni jenis yang boleh cabut-cabut, boleh diusung sana sini, mungkin ini dalam kategori hibah yang lain lah. Seperti kalau anda ada rumah dalam bentuk motorhome, caravan dan sebagainya, mungkin ini dalam bentuk hibah kenderaan. Tapi untuk memudahkan bincangan, saya akan gunakan perkataan hibah rumah sebab saya percaya ramai daripada kita ni memang beli tanah itu dalam bentuk rumah. Maksudnya kita beli rumah terus, tak ramai yang beli tanah kemudian baru nak bina rumah. Jadi kat sini saya nak kongsikan 5 perkara penting yang anda kena tahu jika anda nak hibahkan rumah anda, iaitu pertama, keadaan pemilik sebagai pemberi hibah. First thing first lah, anda kena tahulah siapa pemilik rumah ni. Kalau rumah tu dah habis bayar, senang, anda hanya merujuk kepada geran. Kalau kita dalam geran tu dia ada tulis siapakah pemilik dia dan juga berapakah bahagian di sebelahnya. Biasanya bahagian tu diletakkan dalam bentuk pecahan dan pastikan ditulis sebagai pemilik dan juga bukan pemegang amanah. Sebab kalau pemegang amanah ni maksudnya dia bukan memiliki tanah itu, tapi dia memegang bagi pihak orang lain. Contohnya kanak-kanak di bawah umur dan orang kelainan upaya dan sebagainya. Kalau rumah tu masih dalam pinjaman, anda boleh rujuk kepada perjanjian jual beli, iaitu SMP ataupun SPA lah. Jangan tengok dalam loan, sebab dalam loan tu dia hanya melambangkan siapa yang meminjam, tetapi tidak menggambarkan siapa yang memiliki rumah tersebut. Sebab kadang-kadang loan ni seorang je bayar, tapi ownernya atau pemiliknya mungkin 10 orang. Tak ada sampai 10 orang, biasanya dalam 2-3 orang. Contohnya atas nama suami dan isteri, nama anak dan ayah, nama adik-beradik dan sebagainya. Kalau rumah yang ada lebih daripada satu pemilik ni kita kenali sebagai rumah nama bersama lah. Jika rumah tu jenis rumah pusaka, maksudnya diturunkan selepas kematian pemilik dan dapat perintah pembahagian tapi belum tukar nama, jadi pemilik tu anda kena tengok dalam perintah pembahagian tersebut dinyatakan siapakah penerima dan juga berapakah bahagian dia. Tapi kalau lah anda dah daftarkan perintah pembahagian di pejabat tanah, anda boleh rujuk geran lah di pejabat tanah. Tapi kalau tak ada geran, macam mana nak buat? Ini yang soalan saya banyak dapatlah. Maknanya orang tanya, saya tak ada geran, mana saya nak rujuk sebagainya. Anda boleh pergi pejabat tanah dan minta dia buat carian. Carian ni ada 2 jenis lah, sama ada carian rasmi ataupun carian persendirian. Kalau untuk anda periksa atau cek sama ada siapakah pemilik, anda boleh buat carian persendirian sahaja. Kalau carian rasmi lebih kepada official matter lah, kalau nak buat jualan dan sebagainya. Bila sebut rumah pusaka, kadang-kadang rumah tu pemilik atau penerimanya mungkinlah orang yang bawah umur, maknanya kanak-kanak lah. Jadi kalau kanak-kanak ni dia boleh hibah tak bahagian ni? Tak boleh, kanak-kanak ni dia tak boleh jadi pemberi hibah. Sebab biasanya bahagian untuk kanak-kanak ataupun orang bawah umur ni dia perlukan penjaga ataupun pemegang amanah. Dalam geran tu nanti didaftarkan atas nama penjaga atau pemegang amanah lah. Tapi penjaga ni dia tak bolehlah hibahkan on behalf. Dia tak boleh pandai-pandai kata saya nak hibahkan bagi pihak anak yang bawah umur ni tadi. Kecuali lah dengan ada gantian, maksudnya boleh gantikan rumah itu dengan perkara benda-benda yang lain dan juga mesti mendapatkan perintah mahkamah. Senang cerita, kalau anak-anak bawah umur 18 tahun dia tidak boleh menghibahkan bahagiannya. Kalau pemilik yang muflis macam mana? Pun tak boleh hibah, sebab kalau ikut undang-undang, orang yang muflis ni dia tak ada sebarang harta, dia tak boleh memegang sebarang harta, apatah lagi untuk bertransaksi ke atas harta tersebut. Lepas anda dah kenal siapa pemilik rumah tu, anda mesti pastikan dia mesti sihat tubuh badan.
Maksudnya dia tidak berada dalam sakit, terutama dalam keadaan maradul maut, iaitu sakit yang mendekati kematian. Sebab pemberi hibah ni dia mesti survive sekurang-kurangnya 12 bulan daripada tarikh hibah dibuat. Kecuali lah kalau kematian itu disebabkan oleh perkara-perkara mengejut seperti aksiden, COVID dan sebagainya. Dan juga pemilik rumah tu mesti dalam keadaan waras fikiran. Dia tidak nyanyuk, dia tidak sakit teruk sampai tak boleh berfikir, ataupun berada dalam keadaan tekanan dan sebagainya, maka dia tak boleh nak berfikir dalam keadaan waras. Yang ini tak boleh nak buat hibah. Jangan korang ada mak ayah dah terlantar kat hospital ni, korang pergi tenyih setiap jari tukar nama, tak boleh. Sebelum kita pergi jauh, apa yang saya cerita ni hanya ringkasan semata-mata. Dia bukanlah pembincangan ilmiah tahap tertinggi. Kena faham, sebab ini lebih pada pengetahuan umum. Kerana apa yang saya beritahu ni ada pendapat-pendapat lain yang daripada pihak lain atau daripada para fuqaha, para fuqaha, seperti contohnya keharusan hibah bagi pemberi yang sudah maradul maut yang saya beritahu tadi. Dia ada pembincangan yang lebih mendalam. Yang ini mungkin kita akan bincang dalam sesi yang lain. Kedua, anda kena lihat kepada keadaan penerima. Yang penting, penerima ni mestilah manusia. Tak boleh hibah kepada makhluk-makhluk lain, seperti makhluk halus ke, makhluk kasar ke, makhluk tebal pendek ke, tak boleh. Ataupun nak hibah kepada binatang tu tak boleh. Dia mesti hibahkan kepada manusia. Tapi manusia macam mana? Manusia ni maksudnya dia betul-betul ada. Dia dah ada wujud. Kita tak boleh nak hibahkan rumah tu kepada baby dalam kandungan. Dalam soal janin ni, dia berbeza antara penerima hibah dengan penerima faraid. Kalau penerima faraid ni memang dia bahagian sudah dijamin, walaupun dia belum akan dilahirkan. Cuma kaedah pengiraan bagi janin ni dia ada kaedah yang khusus dah. Ini pun kita akan cerita dalam video yang lain. Macam mana pula dengan penerima yang di bawah umur? Kalau kita nak hibahkan kepada kanak-kanak, boleh hibah, sah boleh hibahnya, tetapi dia perlu diterima oleh wakil, sama ada walinya ataupun penjaganya yang sah. Bab penjaga pun sebenarnya panjang ceritanya, sebab bila kita sebut penjaga ni, dia ada dua jenis penjaga, iaitu penjaga diri ataupun dipanggil sebuah hadanah, dan juga penjaga harta, iaitu penjaga mal. Ini mungkin kita akan cerita juga dalam siri yang lain. Bagi kanak-kanak yang bawah 18 tahun ini, namanya tak akan didaftarkan dalam geran lah, tapi yang akan didaftarkan ialah wakil ataupun penjaga tadi, iaitu sebagai pemegang amanah. Dia akan tulis tu nama penjaga itu, ditulis kat tepi itu sebagai pemegang amanah. Jadi bila anak tu dah 18 tahun, jadi boleh minta tukar nama kepada anak itu. Sekali lagi saya nak sebut, kalaulah penjaga amanah tu nak jual rumah tu, tak boleh, sebab dia perlu dapatkan perintah mahkamah dahulu. Maknanya kena buat permohonan lah, dan akan berlaku perbicaraan di mahkamah. Bagi penerima dalam status orang kurang upaya, terutama menyebabkan akal lah, menyebabkan kesempurnaan akal, dia perlukan penjaga sama seperti kanak-kanak tadi. Tapi kalau dia KU ataupun kata kelainan dalam bentuk fizikal, mentalnya dia ada masalah, maka dia boleh terima bagi pihak dia sendiri, tak ada masalah. Cuma yang ada masalah dari sudut mental saja, dia perlukan penjaga. Ketiga, kita kena tengok keadaan rumah tu sendiri sebagai harta yang nak dihibahkan. Syaratnya yang pertama, mestilah rumah tu dah siap, sekurang-kurangnya ada nampak lah rumah tu. Kalau rumah tu dalam construction, biasanya kita akan minta sekurang-kurangnya 90%. Sebab kalau kita nak buat hibah ni, syarat dia harta tu mesti betul-betul wujud, dia betul-betul ada. Kalau setakat kalau ada foundation je ataupun ada tiang saja, dia tak dianggap sebagai rumah lah. Kalau ada tiang je bukan rumah. So kita nak hibahkan ni adalah rumah, termasuk rumah tu. Jadi mungkin kita akan hibahkan, bila kita hibahkan, kita akan hibahkan tiang. Tak boleh. So kita kena tunggu rumah tu dah siap, barulah kita boleh hibahkan. Jadi rumah tu mestilah milik pemberi hibah. Seperti yang saya sebut tadi, kita kena kenal dahulu siapakah pemilik rumah itu. Orang lain tak boleh hibahkan harta untuk lain. Contohnya isteri nak hibahkan harta suami, atau suami nak hibahkan harta isteri, tak boleh. Rumah yang dalam pinjaman macam mana pula? Ramai orang kata rumah dalam loan ni, siapa dia punya owner dia? Siapa milik dia? Milik dia bank. Kalau lah pemilik tu bank,
Maknanya kalau anda nak buat apa-apa atas rumah tu, anda mesti kena minta izin dulu pada bank. Contohnya anda nak renovate, anda nak bekas sana sini, anda kena buat surat dulu pada bank, minta kebenaran. Ataupun anda nak sewakan, anda kena buat surat dulu untuk dapatkan kebenaran. Ataupun nak duduk pun kena minta kebenaran bank. Jadi yelah ownernya bank kan, jadi kena minta kebenaran daripada ownernya, daripada pemiliknya. Sebenarnya tak pernah pun orang buat macam ni sebab secara umumnya pemilik kepada rumah yang dalam pinjaman ni sebenarnya anda lah, bukannya bank. Jadi boleh hibah ke tidak? Boleh hibah, cuma dia tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sebagai contohnya ialah kita kena lihat jenis ataupun kaedah perjanjian pinjaman serta gadaian yang dibuat. Sama ada perjanjian tu membenarkan rumah itu dihibahkan, ataupun anda kena pastikan rumah itu ada sebarang perlindungan insurans takaful seperti MRTA atau MRTT dan sebagainya. Anda boleh tengok video saya berkaitan dengan rumah dalam pinjaman. Linknya saya letakkan dalam ruang description. Dan satu lagi bercakap tentang insurans atau takaful MRTT dan MRTA ni, tips yang penting saya nak pesan kepada anda kalau beli rumah secara pinjaman ni, anda kena periksa semula tempoh coverage MRTT atau MRTA ni. Sebab saya lihat kadang-kadang kita buat pinjaman ni mungkin 30 tahun, tetapi coverage ni mungkin 10 tahun, 20 tahun atau beberapa tahun sahaja. Sepatutnya kalau anda pinjam selama 30 tahun, coverage pun kena 30 tahun. Risikonya kalaulah insurans tu tak cukup tempoh dan berlaku kematian awal, maksudnya tak habis bayar lagi dah berlaku kematian, jadi bakinya terpaksalah ditanggung atau ditampung oleh waris-waris. Ada ambil duit pusaka ke, ataupun kena lelong ke dan sebagainya. Cerita pasal hutang ni nanti kita akan cerita dalam video lain. Dan satu tips lagi, jangan confuse, jangan keliru antara insurans yang cover kebakaran, kecurian, landslide. Itu insurans untuk cover risiko atas rumah, bukan atas risiko pembayaran rumah. Selain itu, untuk rumah ni anda juga kena tahu jenis-jenis tanah di mana rumah tu dibina, dan kena tahu sekatan-sekatan yang ada atas tanah tu. Contohnya sekatan dalam bentuk reserve Melayu, Rizab Melayu lah, ada reserve Malay Reserve. Jadi Malay Reserve ni hanya untuk orang-orang Melayu sahaja. Cuma kalau kita tengok Melayu, berkataan Melayu tu, dia definisinya berlainan antara negeri-negeri. Contohnya kalau anda orang Johor, anda bukan orang Melayu kalau ikut definisi negeri Kelantan. Yang ini kita akan sembang juga dalam video lain. Sebab tu saya minta anda untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya kalau saya post video yang baru, anda akan diberi notification. Contoh sekatan tanah lain ialah tanah adat. Tanah adat Negeri Sembilan contohnya, dia bergantung kepada undang-undang adat. Tanah anugerah, tanah kurnia, dia ada undang-undang tertentu yang mengikat tanah ini. Tanah Group Settlement Act, tanah GSA seperti tanah Felda, tanah Felkra dan seumpamanya, dia ada peraturan-peraturan atau sekatan-sekatan yang tertentu. Contohnya tanah Felda ni hanya boleh diturunkan kepada 2 orang pentadbir sahaja. Kalaulah ada sekatan-sekatan begini, ada rumah yang boleh dihibahkan, ada yang tak boleh dihibahkan. Jadi ada juga yang boleh dihibahkan kepada orang-orang tertentu sahaja, dan ada juga yang boleh dihibahkan selepas jangka masa tertentu. Jadi bergantunglah kepada jenis sekatan. Perkara keempat ialah berkaitan dengan akad, iaitu ijab dan qabul antara pemberi dan penerima. Yang pertama sekali bila kita buat ijab dan qabul ni ialah niat ataupun tujuan hibah tu mestilah betul. Dia mesti betul dan juga mesti jelas. Dia tak boleh lari daripada definisi hibah, iaitu dia adalah sebuah pemberian kita bagi atas dasar kasih sayang. Sebagai contohnya, sebabkan kita marah pada seorang anak ni, kita hibah siap-siap kepada anak yang lain supaya anak yang kita tak suka ni dia tak dapat apa-apa. Yang ini tak boleh dengan niat yang macam ni. Ataupun hibah kepada anak, minta anak bayar. Kalaulah bayaran itu sama ataupun kurang daripada nilaian rumah itu mungkin diterima. Tetapi kalau bayarannya lebih daripada rumah itu tidak dianggap sebagai hibah, tetapi dianggap sebagai jual beli. Jadi dia tertakluk kepada
hukum jual dan beli. Dan juga tak boleh niat hibah ni tapi sebagai pinjaman saja. Maksudnya aku bagi kat kau, nanti aku balik, nanti pulang kau balik. Maka kalau hibah macam ni dia tak boleh, tak dianggap sebagai satu hibah yang sah. Jadi ijab kabul ni sebenarnya sangat penting terutama dalam hibah yang jenis bersyarat. Bila sebut ijab dan kabul ni dia ada macam-macam pendapat lah. Ada yang kata hanya mesti melalui lafaz, ada yang mengatakan melalui perbuatan pun diterima, perbuatan memberi dan menerima. Tapi yang penting akad tu mestilah akad yang betul. Jangan buat akad macam kalau aku mati nanti rumah ni kau punya. Sebab kalau aku mati nanti itu bukan akad hibah, itu adalah akad wasiat. Ini saya banyak jumpa dia kata rumah dah dihibahkan. Bila kita tengok akad dia, rupanya itu bukan akad hibah, itu adalah akad wasiat. Sebab mak dia kata nanti mak tak ada, nanti rumah ni kau ambil lalu. Itu tak boleh sebab itu adalah akad wasiat. Jadi dia tertakluk kepada hukum dan juga undang-undang wasiat. Dan juga yang penting dalam dunia moden sekarang ni, anda perlukan dokumen sebab nak tunjukkan berlakunya akad antara pemberi dan penerima hibah. Sebab jika berlaku cabaran dan sebagainya, dokumen itu sebagai bahan bukti yang menunjukkan telah berlakunya hibah. Kalau tak ada dokumen sangat mencabar proses untuk pembuktian di mahkamah nanti. Mungkin boleh dibuktikan melalui saksi dan sebagainya, tetapi dia akan melalui proses dan liku-liku yang sangat panjang dan akan menyebabkan kos akan meningkat sangat tinggi dan dia akan membebankan kepada penerima dan mungkin tak boleh selesai pun, mungkin hasrat untuk hibahkan tak dapat dilaksanakan. Jadi kalau kita dah ada dokumen ni, risiko untuk pelaksanaan atau pengesahan hibah tu dia akan jadi rendah lah, dan ini akan menyebabkan kos kepada untuk hibah tu akan turun juga. Bayangkan tanpa bukti kita terpaksa ikut corner lain, cari bukti lain, cari saksi lain, saksi tak boleh hadir last minute, tangguh lagi, bicara lagi, akhirnya bertahun-tahun tak selesai, akhirnya penerima mati, panjang cerita, tak selesai, habis macam tu je. Sebabnya rumah ni adalah dalam kategori harta berdaftar. Bila kita sebut harta berdaftar ni, dia ada terikat dengan undang-undang tertentu. Sebarang transaksi dia perlulah patuhi proses undang-undang. Kalau kita nak hibahkan, dia perlu buktikan bahawa rumah itu dihibahkan. Jadi membawa kepada perkara kelima, iaitu dari sudut proses dan juga undang-undang hibah. Dua perkara yang saya nak sebut sini ialah berkaitan dengan dokumentasi. Macam saya sebut tadi lah, dia mesti dilakukan dengan jelas dan betul supaya didapat merekodkan akad dan juga elemen-elemen yang diperlukan dalam hibah. Dan yang lebih penting lagi ialah berkaitan dengan proses pelaksanaan. Ada macam-macam cara hibah ni nak dilaksanakan. Secara hukumnya dia mesti dilaksanakan semasa hidup. Tapi proses dari sudut undang-undang ni bergantung kepada kaedah yang digunakan. Ada dua undang-undang yang terlibat. Bila kita sebut hibah saja, terutama hibah rumah ni, dia di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Maksudnya proses pengesahan dan perbicaraan perlu dibuat di mahkamah tinggi syariah. Tapi yang masa yang sama juga, rumah ni akhirnya perlu didaftarkan di pejabat tanah, iaitu melibatkan undang-undang sivil. Jadi ada proses undang-undang sivil di situ. Jika hibah ini dibuat dengan kaedah turun milik, maksudnya proses perpindahan hak milik secara undang-undang ni dibuat selepas kematian, maka ada proses sivil lain yang akan terlibat, iaitu proses tuntutan pusaka. Dalam bab proses undang-undang ni, saya sarankanlah anda rujuk kepada mereka yang pakar dalam kedua-dua bidang, iaitu undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil. Dan suka saya nak ingatkan bila anda buat dokumen tu, anda buat sekarang. Bila anda laksanakan, kita tak tahu berapa tahun akan datang, kita tahu lagi. Kita takut bila kita laksanakan, itu waris-waris nak laksanakan, rupa-rupanya orang yang buatkan dokumen tu pun dah mati, dah tak ada. Jadi bila nak laksanakan, nak jumpa siapa? Sedangkan orang yang menyediakan dokumen tu dah tak ada, dah meninggal. Inilah antara isu-isu yang saya selalu jumpa bila waris nak laksanakan hibah tu, yang tukang buat dokumen tu dah tak ada, sama ada dah hilang ke, ataupun dah dijemput ilahi ke, ataupun pelbagai faktor yang lain. Sebab tu penting untuk pilih membuat dokumen hibah yang betul supaya dia boleh dilaksanakan nanti. Sebagai tips tambahan, anda juga perlu berhati-hati terhadap qaubat. Apa qaubat tu? Maksudnya qaubat ialah penerimaan oleh si penerima untuk membolehkan penerima bertasarruf. Bertasarruf ni maksudnya bukan berurusan lah dengan harta yang diterima.
Yang ini insyaAllah kita akan cerita dalam video yang lain. Sila like dan sharekan video ni kepada kenalan dan keluarga anda. Subscribe channel ni dan juga sila tekan butang loceng jika anda nak tahu lebih banyak mengenai harta dan pusaka. Dan harta anda boleh jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita bertemu kembali.